pertama, dalam aspek fakta, terdapat 3 masalah yang dikaji. Antaranya ialah adat perkahwinan yang unik, isu telemovie berian sampai mati, dan isu penghinaan kaum Murut. Masalah yang dikaji dalam adat perkahwinan yang unik dalam etnik kaum Murut telah menimbulkan banyak tanggapan yang salah sehingga masyarakat melabelkan adat perkahwinan Murut sebagai berian sampai mati. Berian sampai mati ialah bayaran berian iaitu mas kahwin seumur hidup kepada sesebuah pasangan yang berkahwin dengan kaum Murut. Masalah yang kedua ialah isu telemovie berian sampai mati. Rancangan yang bakal disiarkan di saluran televisyen ini telah mendapat bantahan di media sosial, khususnya kaum Murut kerana ia tidak menggambarkan adat suku kaum Murut yang sebenar. Masalah yang ketiga ialah isu penghinaan kaum Murut. Hal ini demikian kerana isteri kepada Datuk Ismaili, bungsu pengerusi Lembaga Kebudayaan Sabah, telah menghina dan memfitnah suku kaum Murut bagi menjatuhkan dan mengaibkan suku kaum Murut seperti bangsa yang tidak bermaruah. Seterusnya, dari aspek konsep, apakah keunikan yang ada pada kaum Murut? Antara keunikan kaum Murut ialah mereka tinggal di rumah panjang yang berhampiran dengan kawasan sungai atau membuat penempatan sepanjang sungai. Mereka juga tinggal di rumah panjang yang menempatkan 10 hingga 20 keluarga. Akan tetapi, terdapat juga kaum Murut yang tinggal dan membina penempatan secara individu di sepanjang sungai. Yang kedua, apakah kelebihan etnik Murut di Sabah? Mereka pakar dalam membuat perahu dan menurunkan kepakaran mereka kepada generasi seterusnya. Selain itu, mereka juga pakar dalam berburu dan mereka masih mengamalkan tradisi bertatu seperti kaum Iban di Sarawak. Tetapi tradisi ini kurang diamalkan oleh generasi muda suku kaum ini. Yang ketiga, siapakah etnik kaum Murut di Sabah? Kaum Murut di Sabah telah menetap di Tenom, Temabung, Pengsiangan dan Keningau. Kaum Murut terbahagi kepada 8 iaitu kaum Tahul atau Tagal, kaum Tidong, kaum Timugon, kaum Sembakung, kaum Paluan, kaum Bookan, kaum Kalakan dan kaum Serundong. Selain itu, aspek nilai. Yang pertama, kepercayaan. Pada zaman awal, kaum Murut telah mempercayai amalan animisia dengan beranggapan setiap benda dalam alam seperti batu, pokok, sungai dan bukit mempunyai semangat ruh tersendiri. Menurut kepercayaan mereka, Akikopuno adalah kuasa gaib yang mencipta segalanya yang berada di bumi. Namun majoriti kaum Murut ialah beragama Kristian. Kedua, menghargai keistimewaan tradisi yang ditinggalkan. Antara adat istiadat kaum Murut yang masih kekal sehingga kini ialah adat istiadat semasa upacara perkahwinan dan adat tinau. Adat perkahwinan merupakan antara keunikan tradisi kaum Murut kerana keluarga pasangan pengantin akan saling membantu apabila menghadapi masalah. Pihak lelaki yang dikenali sebagai tumakin akan memberi bantuan dari segi tenaga dengan menggali kubur dan membuat keranda sebagai tempat simpanan si mati, manakala adat tinau ialah adat hantaran mas kahwin atau barangan perkahwinan yang terakhir oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Adat ini boleh dilakukan selepas 20 atau 30 tempoh perkahwinan dan boleh juga dilaksanakan semasa perkahwinan berlangsung dengan mengikut kemampuan pihak lelaki. Yang ketiga ialah kehidupan masyarakat. Ini merupakan antara nilai yang terdalam suku kaum Murut. Suku kaum Murut adalah suku kaum 3 terbesar di Sabah. Mereka tinggal di dalam rumah panjang yang boleh menempatkan 10 hingga 20 buah keluarga dan hidup harmoni dalam keluarga besar. Suku kaum Murut yang tinggal bersama akan menyambut hari perayaan seperti Hari Raya, Hari Krismas, Tahun Baru, Penguburan dan Pesta Kalimaran bersama-sama. Walaupun kaum Murut telah mengalami proses
kemodenan, mereka masih lagi mengamalkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sebagai adat turun-temurun yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dalam kehidupan mereka. Dari aspek teori atau hukum, terdapat 3 teori. Antaranya adalah teori kemoralan sosial, teori kepribadian mulia dan teori Malinowski. Teori kemoralan sosial ialah berkait rapat dengan peraturan masyarakat kaum Muruk seperti tata hukum, tata susila, tata tertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai dan pantang larang. Nilai yang pentingkan masyarakat kaum Muruk bukan individu untuk mencapai matlamat. Ianya juga dikenali sebagai kemoralan konvensional dan tradisional. Peraturan masyarakat seperti pantang larang dapat menjamin kesantunan sosial. Sebagai contoh, jangan bersiul pada waktu malam atau menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Teori yang kedua ialah teori kepribadian sosial. Teori kepribadian sosial kepribadian mulia menerpakan kualiti terbaik atau istimewa dan mengutamakan sifat peribadi terhadap suatu kehidupan yang bermoral. Teori ini juga berkait rapat dengan kaedah sikap baik atau sifat-sifat seseorang insan bermoral. Matlamatnya adalah mengetahui kualiti dan taraf kehidupan yang diingini. Ianya juga menjadi satu piawaian untuk menentukan kita hendak menjadi insan yang bagaimana. Ciri-ciri terdapat yang dapat diperolehi melalui pengajaran, pembelajaran dan kritikan. Ciri yang ketiga ialah teori Malinowski. Teori Malinowski menjelaskan fungsi mencari dan membuktikan kewujudan sesuatu tempat, benda atau kejadian. Mitos asal memberi jawapan dan dipercayai sehingga menjadi buah pengetahuan masyarakat untuk menghormati asal-usul fakta. Pemahaman dan pengetahuan sebegini akan mempengaruhi personaliti seseorang untuk mencari penjelasan bagi sesuatu peristiwa. Oleh itu, mitos itu lebih dikenali sebagai etiologi, iaitu mencari punca tentang dunia fizik di mana manusia hidup. Daripada pembentukan andaian kosmologi, mereka membuat kesimpulan bahawa tiada apa pun yang tercipta secara tidak sengaja dalam lingkungan budaya masyarakat mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fasa kedua. Di dalam fasa kedua ini mempunyai cadangan penyelesaian, perspektif, kekuatan dan juga kelemahan. Cadangan penyelesaian daripada kajian yang kami lakukan ini adalah ada 3 poin. Yang pertama ialah tentang kempen. Kempen ini ialah bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahawa betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan agar tidak dikenal zaman. Yang kedua ialah penapisan cerita. Dari segi penapisan cerita ini bermaksud pihak yang bertanggungjawab menerbitkan sesebuah cerita perlulah menitik beratkan tentang isu penapisan bagi sesebuah cerita supaya tiada pihak yang salah menggunakan isu atau perkara-perkara yang boleh menimbulkan persalahfahaman masyarakat atau sesuatu kaum. Yang ketiga iaitu tentang forum. Forum ini diadakan bertujuan untuk membuka mata masyarakat tentang sesuatu isu yang sensitif atau perkara-perkara yang penting yang perlu dibahaskan bagi membetulkan semula sesuatu perkara. Oleh kerana masyarakat kini hanya mendengar atau melihat di laman sosial tanpa membaca isi di dalamnya dan menyebabkan persalahfahaman di antara masyarakat. Selain itu, kita lihat pula di bahagian perspektif. Perspektif ini terbahagi kepada 2, iaitu agama Islam dan agama Kristian. Dari sudut agama Islam, sering timbul polemik antara adat yang diamalkan dengan mengikut syariat yang diwahyukan. Ianya juga sering menjadi topik yang hangat diperkatakan, iaitu melanggar hukum, agama dan bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, adat perkahwinan. Kerana di sini kita dapat melihat adat perkahwinan setiap kaum dan bangsa berbeza-beza mengikut syariat dan kefahaman adat masyarakat itu sendiri.
Dari segi agama Kristian pula, kita dapat lihat tidak banyak perbezaan kerana yang membezakannya ialah kepercayaan seseorang itu sahaja. Dari segi adat pula, kita dapat lihat tidak banyak perubahan yang berlaku walaupun mereka ini berbeza agama, tetapi adat yang sama masih diterapkan. Seterusnya, kita lihat dari segi kekuatan. Kekuatan dari segi individu pula ialah kepercayaan sesebuah kaum memberikan nilai yang baik. Sebagai contoh, walaupun majoriti masyarakat kaum murid ini merupakan penganut agama Kristian, tetapi mereka masih mengamalkan adat dan budaya yang sama. Walaupun berbeza agama, di samping itu, kita juga dapat melihat kekuatan dari segi aspek masyarakat. Daripada kajian ini, kita dapat melihat kaum murid ini mengamalkan gaya hidup atau nilai murni hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, tinggal di rumah panjang yang mendapatkan 10 hingga 20 buah keluarga. Dari sini juga kita dapat melihat keakraban dan keharmonian yang ada di dalam kalangan kaum murid ini. Dari aspek yang ketiga pula, iaitu aspek negara. Kekuatan dari segi aspek negara ini, kita dapat melihat masyarakat ini melahirkan imej yang baik untuk negara. Sebagai contoh, seorang pelajar universiti dari Semenanjung ini memakai pakaian tradisional semasa menghadiri majlis convocation-nya di luar negara. Dari sini kita dapat melihat bahawa anak-anak Borneo ini mengekalkan tradisi mereka walau di mana mereka berada. Justru itu, kita lihat pula dari segi kelemahan. Kelemahan ini ialah dari segi perbezaan etika dan budaya dalam sesuatu kaum dalam masyarakat kini. Dari segi individu, ialah kurang maklumat dan pendedahan teknologi kepada masyarakat. Sebagai contoh, tidak banyak berita yang menceritakan tentang kaum murid dan etnik dan kaum yang ada di Malaysia. Dari segi masyarakat pula, terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengetahui dan mengenali kewujudan kaum murid di negara kita. Dan yang terakhir, kelemahan dari aspek negara pula ialah antaranya ialah adat yang diamalkan oleh kaum murid ini dipandang serok oleh negara luar. Hal ini kerana mereka tidak mengenali dan mengetahui tentang adat-adat yang diamalkan oleh kaum murid tersebut. Sekali ialah rumusan dan justifikasi. Kesimpulannya, kajian ini dilakukan supaya masyarakat atau seseorang individu dapat mengenali dan mempelajari adat dan budaya tradisi kaum murud. Bagi mengekalkan adat ini agar tidak tenggelam oleh arus permodenan, masyarakat generasi kaum murud perlu mengetahui cara dan bagaimana adat kaum murud diamalkan, terutamanya adat dalam perkahwinan. Selain itu, masyarakat kaum murud, khususnya masyarakat yang dewasa, perlu menerapkan nilai dalam diri setiap generasi agar menjadi teladan kepada generasi muda kaum murud supaya tidak melupakan adat mereka. Dari kajian ini juga kita dapat melihat bahawa walaupun mereka berbeza kepercayaan, tetapi bukan satu tiket bagi mereka untuk berpecah belah dan berlakunya perselisihan faham antara mereka. Secara keseluruhannya, masyarakat murud Sabah adalah masyarakat yang mempunyai cara hidup dan tradisi yang istimewa. Jika dilihat kehidupan masyarakat murud dari aspek sosial, ekonomi dan politik amatlah berbeza dengan kaum-kaum lain yang ada di Malaysia. Walau bagaimanapun, pada masa kini adat dan tradisi masyarakat murud banyak juga yang telah ditinggalkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pandangan masyarakat pada zaman sekarang sudah maju dan pemikiran masyarakat berubah ke arah yang lebih moden. Justifikasi pula ialah pandangan secara individu, masyarakat dan negara. Dalam kajian ini, dari aspek individu ialah seseorang individu akan mencontohi sikap dan amalan yang baik yang ditunjukkan oleh kaum murud. Sebagai contoh, sikap menghormati dan menyayangi antara satu sama lain walaupun berbeza agama. Selain itu, dari pandangan masyarakat pula ialah masyarakat yang mengamalkan sikap perpaduan. Sebagai contoh, walaupun mereka berbeza agama, mereka tetap saling hormat menghormati dan menyayangi antara satu sama lain dengan menyambut hari perayaan bersama tanpa menimbulkan
masyarakat isu keagamaan. Akhir sekali, pandangan dari aspek negara ialah dapat membuka mata masyarakat luar dengan menghargai adat dan budaya mereka tersendiri. Sebagai contoh, graduan yang memakai pakaian tradisional sewaktu majlis convocation telah membuka mata masyarakat luar supaya lebih menghargai adat tradisi mereka dengan cara tersendiri dan melahirkan imej negara yang baik. Tambahan pula, sudah ramai golongan cerdik pandai dalam kalangan masyarakat Murut yang membawa budaya dan cara hidup masyarakat bandar dan menerapkannya dalam kalangan masyarakat Murut.